Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Chong, Dr. Tengku dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya Aini Nabila binti Mazuki akan membentangkan tajuk teori kognisi sosial kerjaya. Latar belakang tokoh Albert Bandura dilahirkan di Northern Alberta, Kanada pada 3 Disember 1925. Latar belakang teori pula, teori kognitif sosial merupakan penamaan baru daripada teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Humboldt dan dikembangkan oleh Albert Bandura. Penamaan baru yang dilakukan pada tahun 1970 dan 1980-an. Teori kognitif sosial ini seterusnya dikembangkan oleh Stephen D. Brown 1980, Gail Hackett 1981 dan Robert Land 1981. Teori ini disebut sebagai kognitif sosial kerana ia menekankan fakta bahawa semua informasi diperolehi daripada interaksi dengan orang lain. Perkembangan kerjaya dari sudut kognitif sosial berfokuskan kepada hubung kait dinamik yang berlaku di antara faktor kognitif individu dan faktor personal. Faktor kognitif individu terdapat 3. Yang pertama, efikasi kendiri, jangkaan hasil, dan yang ketiga, matlamat, personal goal. Bagi faktor personal adalah contohnya melibatkan gender, etnik, sokongan sosial dan halangan. Efikasi kendiri ialah kepercayaan seseorang terhadap kebolehan untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang dikehendaki untuk menghasilkan sesuatu kejayaan. Kepercayaan terhadap efikasi mempengaruhi tindakan yang ingin dilakukan, berapa usaha dalam melakukan sesuatu dan ketahanan terhadap kesusahan dan cabaran jika menghadapi sesuatu halangan atau kegagalan. Kepercayaan efikasi kendiri terbentuk melalui pengalaman yang dilalui oleh pelajar. Bandura 1989 menyatakan kepercayaan diri merupakan fungsi utama dalam memotivasikan seseorang. Apabila seseorang telah mencapai kejayaan efikasi kendiri, akan semakin meningkat. Bagi jangkaan hasil pula, outcome expectation. Kepercayaan seseorang berkenaan dengan hasil merupakan sebahagian komponen lain yang penting dalam teori ini, manakala kepercayaan efikasi kendiri mempengaruhi tindak balas seseorang berkenaan keupayaannya. Contohnya, dapatkah saya melakukan ini? Jangkaan hasil meliputi imajinasi kesan daripada prestasi yang dilakukan dalam tingkah laku. Contohnya, jika saya melakukan ini, apa akan terjadi? Bagi matlamat, personal goal pula, matlamat mungkin boleh ditakrif sebagai keazaman untuk melibatkan dalam aktiviti khusus yang memberi kesan kepada hasil yang akan datang. Dalam teori ini, terdapat hubungan yang mantap antara efikasi kendiri, jangkaan hasil dan membina matlamat dalam perkembangan minat kerjaya keseluruhannya. Bagi teori efikasi kendiri, teori ini berasaskan kesan interaksi antara faktor personal, contohnya kognitif dan emosi, tingkah laku dan keadaan persekitaran ke atas kefungsian manusia. Bandura 1986 dan 1997. Efikasi kendiri mempengaruhi tingkah laku persekitaran di mana seseorang itu berinteraksi, mempengaruhi tindakan dan kesedaran seseorang dalam persekitaran. Ini adalah contoh sistem interaksi timbal balik. Manusia hanya mempunyai dorongan bertindak yang rendah, melainkan mereka percaya bahawa mereka boleh mewujudkan kesan yang diingini melalui tindakan mereka. Efikasi kendiri merupakan asas utama dalam melakukan sebarang tindakan. Hasil yang dijangka oleh seseorang bergantung kepada penilaian sama ada mereka mampu untuk melakukan sesuatu perkara. Dalam pembinaan efikasi kendiri terdapat 4. Yang pertama, pengalaman bertindak. Yang kedua, imajinasi pengalaman orang lain.
Yang ketiga, pujukan lisan. Dan yang keempat, fisiologi. Keadaan fisiologi. Dalam pengalaman bertindak, kemahiran berasaskan pengalaman bertindak merupakan sumber yang paling berpengaruh bagi efikasi kerana ia memberi bukti yang paling sahih sama ada seseorang itu boleh berjaya dalam apa jua yang hendak dicapai. Kejayaan dibina berdasarkan kepercayaan yang kuat dalam diri seseorang. Kegagalan yang pernah dialami melemahkan seseorang secara perlahan-lahan. Terutamanya jika kegagalan terjadi sebelum efikasi kendiri kukuh. Yang keempat, ia juga bergantung kepada faktor lain seperti persepsi seseorang terhadap keupayaannya, kesukaran di dalam melaksanakan tugasan, setakat mana usaha yang dibuat dan bantuan luaran yang diterima. Bagi imajinasi pengalaman orang lain, penilaian tentang efikasi sebahagiannya didapati melalui imajinasi pengalaman orang lain yang dijadikan contoh atau model. Seseorang mestilah menilai kebolehan mereka berkaitan pencapaian orang lain. Contoh dia, pelajar yang mendapat markah dalam peperiksaan tidak boleh dinilai sama ada prestasi baik atau buruk tanpa mengetahui prestasi orang lain. Bagi pujukan lisan pula, orang yang signifikan akan melahirkan kepercayaan tentang keupayaan seseorang. Seseorang yang mendapat pujukan lisan akan memperolehi keupayaan untuk berusaha gigih. Kepercayaan terhadap keyakinan diri menggalakkan perkembangan, kemahiran dan sedar tentang kecekapan diri sendiri. Bagi keadaan fisiologi pula, tanda adanya efikasi kendiri ialah apabila keadaan kesihatan yang baik dan boleh menangani punca-punca stres. Keadaan mood yang boleh mempengaruhi nilai-nilai seseorang tentang kecekapan dirinya. Seterusnya, keadaan efektif yang boleh memberi kesan kepada kepercayaan tentang efikasi kendiri dalam pelbagai keadaan. Bagi kognitif sosial dalam model pilihan kerjaya, model ini memang agak kompleks sikit. Dia juga melibatkan interaksi antara efikasi kendiri, jangkaan hasil, matlamat, pilihan hasil dan faktor-faktor kontekstual. Kaitan dengan model pilihan kerjaya adalah model pengembangan minat, model prestasi akademik dan pekerjaan, dan model pekerjaan dan kepuasan hidup. Semua model-model ini adalah berkaitan dalam konsep secara tidak langsung atau secara langsung yang memberi kesan antara satu sama lain. Lihatlah model ini. Model peribadi, konteks dan faktor-faktor eksperimental yang mempengaruhi tingkah laku pemilihan kerjaya yang berkaitan, daripada Lamb, Brown dan Hackett pada tahun 1993. Aplikasi teori ini juga dikaji terhadap wanita juga. Isu mengenai pembangunan kerjaya untuk wanita ini terlebih dahulu diberi tumpuan dalam teori pembelajaran social crumbles. Tetapi kini ia menjadi fokus utama dalam teori kognitif sosial. Hackett and Betts 1981 mencadangkan bahawa kerjaya itu bergantung kepada efikasi kendiri yang akan memainkan peranan utama berbanding minat, nilai-nilai dan kebolehan dalam pemilihan kerjaya. Kajian yang dilakukan menunjukkan wanita mempunyai efikasi kendiri yang lemah dalam kerjaya yang bukan tradisional dan mempunyai skor yang tinggi dalam kerjaya tradisional. Selain mengkaji kerjaya efikasi kendiri dengan pemilihan kerja, penyelidik juga menemui hubung kait antara keyakinan diri dengan pemilihan tempat belajar, minat kerjaya serta proses membuat keputusan kerjaya dan perbezaan jantina. Sebagai contoh, beberapa perbezaan jantina telah ditemui dalam kajian ini. Apabila wanita terlibat dalam jurusan kejuruteraan dan mungkin mempunyai keyakinan terhadap keupayaan matematik mereka, namun terdapat beberapa perbezaan yang ditemui antara jurusan kejuruteraan lelaki dan perempuan. Contohnya dalam tahap keyakinan dalam matematik serta kegigihan dalam kejuruteraan. Land 2005 dalam Shaft mengatakan bahawa wanita dilihat lebih banyak
halangan untuk berjaya dalam pekerjaan berbanding lelaki. Walau bagaimanapun, dalam kajian yang lain, wanita melihat halangan suatu yang positif berkaitan dengan jagaan hasil mereka. Kajian ini penting terutamanya peranan efikasikan diri kepada wanita dalam pemilihan kerjaya. Okey, secara kesimpulannya, dalam keseluruhan teori ini mengandaikan betapa pentingnya efikasikan diri berbanding minat, nilai dan kebolehan seseorang dalam memilih kerjaya. Teori kerjaya kognitif sosial telah memberi tumpuan kepada kepentingan berkesanan diri, jangkaan hasil dan matlamat sebagai pemboleh ubah dalam pilihan akademik dan kerjaya. Okey, sekian, terima kasih.